saudara sekalian, Islam agama wahyu. Tetapi akal boleh berfikir dan sains boleh membuktikan kebenarannya. Fikir logik, maka anak-anak kita kata, kenapa nak tangkap saya? Saya laki-laki, dia perempuan. Sungguh pun kami serumah, kami tak buat apa-apa. Dia suka, I pun rela. So logiknya kenapa macam tu? Kenapa nak tangkap kami? Saya baru balik Mekah, saya jumpa seorang maklong ni, para perwakilan. Dia berwuduk, saya pun berwuduk. Habis saya berwuduk, dia pun habis berwuduk. Dia ambil lagi sekali wuduk. Saya kata, akak ni was-was ke ambil wuduk sampai 2 kali? Tak adalah, akak bukan was-was. Saya nampak akak ambil wuduk tadi 2 kali. Memang akak ambil 2 kali. Sebab dek tahu bukan senang nak masuk dalam masjid kan. Kalau akak terkentut, ada satu lagi tahu. Logik. Pakai logik. Tak cukup selepas itu. Dikelirukan pula jantina. Atas nama human rights, atas nama hak dan kebebasan, maka dikelirukan lesbian, gay, bisexual, transgender. Mereka ni tak salah, bahkan mereka ni jadi mangsa pula yang perlu dibela atas nama hak. Nak pula tengok cerita Korea, artis-artis Korea, sama je muka jantan perempuan tak kenal. Mereka ini perlu dibela. Kenapa? Akak, you ingat I suka ke begini? I ni badan aja lelaki tu, tapi jiwa I perempuan, I tu perangkap, I sama je dengan you. Mereka dilihat sebagai satu mangsa yang perlu dibela. Kita dikelirukan. Tak cukup, kita dikelirukan pula dengan Al-Quran. Orang Islam tak perlu sibuk-sibuk nak baca Al-Quran, nak khatam Al-Quran. Kalau tak sempat baca Al-Quran, beli aja. Ada kismis Quran, air Quran, coklat Quran. Semua dah kita bacakan Quran siap-siap. Makan aja. Awas. Ini strategi. Yang amat berhormat Presiden sebut strategi. Ini datang pula idea baru. Marilah kita buat Quran dalam bahasa Melayu. Sebab apa? Kita perlu juga ni, orang bukan Islam pun nak faham Quran. Tak payah cakap lah pasal orang bukan Islam. Hak Islam pun tak faham lagi Quran. Kalau buat Quran dalam bahasa Melayu, tak ada bahasa Arab, jahanam. Dia kata apa? Kat barat dah lama buat. Kat luar negara dah memang pakai Quran, tak ada bahasa Arab. Kita tetap berpegang bahawa Allah menurunkan Quranan Arabiyan. Quran dalam bahasa Arab. Yang lain tu namanya terjemahan. Ini semua strategi. Tak cukup setakat itu yang Rasulullah SAW sebut zaman keliru. Maka kamu dikelirukan pula sesama saudara Islam. Sehingga kan orang Islam bergaduh sesama sendiri. Dia lupa siapa musuh sebenar. Siapa yang perlu diperangi. Islam berpecah kepada fahaman Sunni, fahaman Syiah. Perangnya cukup lama. Datang pula fahaman Wahabi. Mula-mula kata orang bid'ah. Lepas tu syirik. Lepas syirik kafirkan pula. Pelik tak para perwakilan? Rasulullah SAW datang mengislamkan orang kafir. Kita mengkafirkan orang Islam. Lepas dah kafir, halal darah. Akhirnya berperang. Keliru. Inilah yang kita lihat berlaku di Afghanistan, Pakistan dan Arab Spring, Iraq, Iran, Syria, Yemen, Tunisia, Mesir, Libya. Peperangan antara negara Islam yang merupakan tragedi paling besar menimpa umat Islam tahun 20, abad ke-20 dan 21. Para perwakilan yang saya hormati. Dikelirukan jantina, keliru Al-Quran, keliru siapa musuh kita. Dikelirukan pula budaya. Ini semua sudah dirancang supaya orang Islam suka kepada budaya agama lain. Jangan lupa Rasulullah SAW dalam mukjizat futuristik, Nabi dah baca. Nabi kata apa? La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Kita sekejap Datuk. Kita mengalu-alukan kedatangan seorang lagi naib presiden
Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Bos saya sampai ni nak bercakap dah jadi keluar ni. Dr. Masyita, cuma ada 3 minit saja lagi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, la tattabi'unna sunana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin lasalaktumu qala al yahuda wan nasara qala wa man. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kamu akan ikut sejengkal, sehasta, sampai kalau kamu diajak masuk lubang biawak pun kamu masuk. Sahabat kata, siapa ni ya Rasulullah? Yahudi dan Nasrani ke? Nabi kata, siapa lagi? Ini dia. Kita akan dikelirukan budaya kita supaya kita suka kepada idea-idea, cara-cara, pemikiran mereka, bersetuju dengan maksiat mereka, bersetuju dengan perselisihan mereka. Kita mungkin tak bersetuju dengan kekufuran mereka. Cara mereka pakai. Nabi ajar perempuan pakai subang. Mereka pakai subang di dahi, di hidung, di mulut, di lidah. Kita pun ikut. Kelirukan budaya. Bahkan sampai simbol tangan. Saya susah hati tengok dalam internet. Budak-budak muda bila ambil gambar aja. Dia tak tahu ni simbol apa ni. Simbol, dia kata bila tanya ni simbol apa? Rock. Ini simbol Illuminati ataupun Zionis atau Satanik. Kelirukan anak muda kita dengan budaya supaya mereka tidak kenal budaya mereka sendiri. Bahkan dikelirukan sehingga binatang kesayangan mereka pun akan menjadi binatang kesayangan kamu. Orang putih memanglah ada sebut, a dog is a man's best friend. Diamond is a woman's best friend. Nasib baik ke ya? Mereka memang begitu. Sebab itu anjing itu sampai ada yang mewariskan harta kepada anjing. Tu orang putih. Kita hak tak berapa putih ni, tak payah duk ikut. Justru itu wanita UMNO Kedah menentang sekeras-kerasnya kelab yang ada Muslim dog lovers. Tidak perlu. Kita pun dah terikut dengan budaya, maka I want to touch a dog. Tak cukup setakat itu, mereka kelirukan lagi. Yang Muhammad Datuk Seri Zahid, kita bercakap tentang masalah keliru ni, suasana kita keliru. Keliru tentang hukum-hukum khilafiyah ataupun hukum-hukum cabang. Dalam Islam para perwakilan, yang halal jelas, yang haram pun dan jelas. Tetapi in between halal dan haram memang ada grey area yang disebut dalam hadis. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamhunna kathirun minan nas. Halal itu jelas, haram pun jelas, tetapi ada grey area yang ramai tidak tahu. Tapi masalah-masalah khilafiyah ini memang tak dapat dielakkan dalam Islam. Tapi dia bukan perkara pokok. Ia hanya perintah bersifat sunnah atau larangan bersifat makruh. Dan ada perbezaan pandangan kerana ikhtilaf ummati rahmah. Ia memberi rahmat kepada umat ini. Tapi disebukkan kita dengan bab-bab khilafiyah yang kecil ini. Dilupakan kita soal pokok, soal akidah. Disuruh kita bergaduh bab apa? Bab stokin. Pakai stokin, tak boleh pakai stokin ke? Ni yang kedua ni duk sibuk ni bab telekung lycra pula. Benda-benda kecil, benda-benda khilafiyah yang disuruh kita sibuk supaya kita lupa benda pokok. Bila datang isu-isu ini, tidak dijelas disebut dalam Quran, apakah Quran dan hadis ni lupa? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis jelas. Halal itu jelas, haram pun jelas. Ada perkara yang tak jelas. Wasakata an asya rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhasu anhu. Allah diamkan beberapa perkara sebagai rahmat kepada kamu, maka janganlah kamu
berbahas, berdialog, berbalah berkenaan. Sebaiknya kita elak. Saya sebut para perwakilan sebab saya nak bawa contoh isu anjing baru-baru ni. Masyarakat dahlah keliru bahawa anjing pakat pergi pegang orang Islam semua. Dia keliru sebenarnya. Kemudian hak datang ni pula lagi cerita benda keliru. Ada mazhab banyak-banyak. Syafi'i kata begini, Maliki kering dengan kering, kering dengan basah. Apa pula yang keringnya, yang siapa pula yang basahnya? Masyarakat jadi lagi keliru, bukan lagi terbuka. Yang penting dalam membuat hukum, kita juga harus berpegang kepada adat. Kerana al-adah muhakkamah. Adat ini diambil kira, maka adat orang Melayu bila bercakap soal anjing ada reservation. Sebab dia berpegang kepada hadis yang menyebut malaikat rahmat tidak masuk kepada rumah yang ada anjing ataupun patung. Panjang lagi ke? Sikit lagi lah. Baju merah orang Tanjung. Datuk Sharifah bagilah sikit lagi saya sambung. Boleh. Bila berdepan soal ataupun isu yang khilafiyah ini adalah menjadi tugas JAKIM, adalah menjadi tugas mufti wilayah untuk memperjelaskan perkara ini bila nampak dia boleh menyebabkan gejala perpecahan dalam masyarakat. Para perwakilan, kita tengok contoh Uthman bin Affan. Di zaman Uthman bin Affan, Al-Quran ini memang turun zaman Rasulullah ni 7 qiraat. Cara bacanya 7. Pagi tadi kita tengok Sharifah Khosifah. Dia ulang berapa kali baca. Sebab 7 dialek. Orang boleh baca. Wadduha, wadduha. Betul. Sebab itu qiraat. Tetapi apabila sampai zaman Uthman bin Affan, anak-anak Tok Guru ni bergaduh sesama sendiri kerana bacaan dialek yang berbeza. Uthman bangun, Uthman kata, aku masih hidup, kamu nak bergaduh? Uthman arahkan supaya semua Quran dibakar walaupun harus baca dan mengekalkan Mashaf Uthmaniyah di atas satu bacaan. Kenapa? Mengelakkan kekeliruan dan juga mengelakkan daripada perpecahan masyarakat ketika itu. Jangan bagi masyarakat keliru. Rakyat ni resah, tercari-cari nak faham agama. Jadi dalam menangani isu begini, jabatan dan agensi berwajib kena cepat bertindak. Janganlah sampai berhari-hari. Banyak hari baru nak keluar hukum. Orang lain dah cakap pasal hukum. Apabila telah tepu cawan ni dengan air, kita tak boleh tuang air lagi. Kita kena cepat. Saya bangkitkan perkara ini kerana selain isu anjing, isu gelatin babi dalam coklat Cadbury. Lambat kita bercakap. Bila lambat kita bercakap, datang orang yang bawa hukum apa? Kita nak saman Cadbury sebab kita nak kena samak darah kita. Kita nak saman Cadbury sebab kita nak samak mulut kita. Saya minum dulu. Kita nak samak. Tak pernah timbul hal ini soal samak darah. Ada pula yang lagi cerdik, lepas tu buka syarikat samak menyamak kepada ofis ataupun rumah yang dibeli daripada bukan Islam. Mana ada dalam Islam? Keliru habis masyarakat kita. Dah keliru nak cari ustaz, ustaz pun keliru. Kenapa musuh-musuh Islam mengelirukan dari segi ulama? Kerana ulama itu waris anbiya. Perlu dikelirukan institusi ulama supaya tidak bergerak. Nak cari ustaz, ustaz pun ceramah macam Maharaja Lawak Mega. Ada juga ustaz macam ustaz Bollywood. Padan hak dengar ni pun tak naklah dengar ustaz tu sebab ustaz tu tak nyanyi. Dengar ustaz nyanyi, ustaz tu tak lawak. Nak dengar lawak pergi dengar Maharaja Lawak lah, tak payah dengar ceramah agama. Penyanyi jadi ustaz, rockers jadi ustaz, artis dipanggil ustaz, artis pakai tudung jadi ustazah. Terus kendalikan program agama. Kewujudan ramai ustaz ekspres, ustazah jadian yang asalnya pelakon, penyanyi, rockers, kemudian masuk pas celaru keadaan. Bila mereka ini memberi pandangan yang menyimpang, maka dia menyesatkan kita. Orang ini mungkin ada kesedaran dan semangat Islam, tetapi dia tidak boleh bercakap soal hukum kerana mereka tidak ada wibawa. Setakat pengalaman tidak melayakkan kita jadi ustaz atau ustazah.
Ustazah, Saya- puasa mencuburubui. Terima kasih Datuk Pengerusi Tetap. Ikan gelama, masak lemak, isu agama memang banyak. Sikit lagi saya minta izin. Bila kita bercakap soal Ustaz-Ustazah Express ni, ramai dan cepat ni, kita bimbang kerana dia hanya pengalaman. Para perwakilan, seorang yang masuk keluar hospital, macam-macam penyakit dia ada. Batu karang ada, migrain ada, buah pinggang ada, barah ada, semua ada. Dia pesakit, dia tak boleh jadi doktor. Sebab dia hanya pengalaman. Makanya PAS hari ini sudah hilang arah tuju. PAS jadi keliru. Banyak kenyataan pendirian yang keliru. Kalimah Allah, sekejap kata boleh, sekejap tak boleh. Soal kebebasan beragama, ada yang turut menyokong. Lagi teruk, muktamar PAS tahun sudah 2013 gegar dengan konsert Gig Green Zone yang diadakan di Stadium Melawati. Terkejut kita, ustaz-ustaz yang pakai kopiah tengok budaya rock and thrash metal. Keliru. Bila ditanya kenapa, maka pengurusi Lajnah Kebudayaan dan Kesenian PAS kata, tak apa, kita nak bagi supaya ustaz-ustaz tak terkejut. DAP bagi ceramah mengenai Islam di Perak, baca ayat Al-Quran, pelat pula tu, salah sebut. Lepas boleh duk angguk. Lepas tu takbir. Apa?